Jadi kadang-kadang mata Anna sebelah sini, sebelah sana. Okay. So kita on kita punya Instagram Mama Yaya Zone. Kita on juga. Baca komen. Boleh. Okay. Kita on Tak juga apa kan macam ni? Facebook Dia kata Anna K. kena rotate. Tak apa kan macam ni? tak apa. Dia tak jadi tailing kan? Kan. Tak apa, saya boleh bacakan komen. Okay. Alright. Apa dia? Saya boleh bacakan komen. Oh, okey. Tak, memang posisi dia memang horizontal. Cikgu Syaza, I punya live ni sengit ke? Sengit. Sengit lah kan? Memang Okay, so terpaksa kita kena I tegak, nak kan? kena tegakkan balik. Itulah kata sebab dia tulis notification Yes. tadi. Oops. Cuma Instagram tak apa kan? Instagram okey je. Instagram okay. Ha. Okay, kita tegakkan semula. Hi Captain Jai. Thank you for watching. Yang ni boleh adjust ke? Okay, boleh. Gitu. Dah start dah live video ni. Tak apa. Okay, minta maaf I ya. think that's your husband. Assalamualaikum. Bring them on camera. Is watching. Okay. Okay. Hai, Assalamualaikum. Sorry lah ya tengah adjust kamera. Masing-masing newbie. Boleh. Okay, so kita tunggu Dr. Afida. Sorry. On the way. Dekat nampak satu je kan? Tapi tak apa. It's okay. I think boleh nampak Dr. Afida sekali dekat sini. Sekejap kalau I duduk sini. Boleh je. Ini nampak. Sini, sini. Sekejap. I think you are just fine sitting there. Situ. Okey dah. There we go. Alright. Alright. So, itu you punya? Yeah, that is my personal Anna K. Instagram Mama Yaya Okay. Zone dan juga Personal. Facebook personal Dr. Jai. Nujaimah Syafiq. Nujaimah. Nujaimah okay. Syafi'i. Yes. Syafi'i. Okay. So tiga-tiga kita dah on. Dia cakap tak boleh teleng. Yang tu ke? Yang tak yang ni. Facebook tadi kan Yalah, tengok. bila Dia I kata tak adalah dia tel. Dia orang yang tu teleng. Insta. yang ni Instagram. Teleng-teleng. Sebab Facebook dia tak boleh. Dia Hi kena- Umi. dia kena tegak. My mom dia tegur you Dr. Jai. Hai. Kita panggil apa ya? Umi. Hai Umi. She's Saudah so cakap okey dah tu. excited. Alhamdulillah. She's so excited. Dia Dapat on lah tahu. tu. You are coming. Nak buat demo urutan baby. Okay, alright. Untuk ibu-ibu di rumah dan bapa-bapa di rumah, kalau anda ada teddy bear, kalau ada patung yang macam ni boleh guna. Kalau anda ada baby sebenar, lagi boleh guna. Kalau tak ada, you boleh guna teddy bear. Sebab kita akan buat demo sekejap lagi. Jadi sambil kita tengok demo daripada Dr. Jai dan Dr. Afida, sambil tu kita juga boleh ikut sama-sama. Sebab apa yang kita lihat kadang-kadang kalau semata-mata lihat, kadang tak masuk ke otak. Okay, jadi why not kita preparekan bahan. Dapatkan patung ke, teddy bear anak ke, ataupun kalau ada baby, pegang baby tu dan kita akan ikut. Okay, step by step. Kita tengok nanti apa yang Dr. Afidah dan Dr. Jai nak kongsikan pada semua. Alright. So, ni siapa? Okay. Thank you for watching. That's Fatihah. my Your sister. Sebab nampak nama ayah sama. Hai Fatihah Syafi'i. Okay, mungkin sambil tunggu rakan-rakan kita join sama-sama, mungkin Anna nak perkenalkan sedikit lah background, siapa kita punya tetamu kita hari ini. Sebab petang-petang biasanya Anna lah yang akan berceloteh di Instagram dan juga Facebook. Tapi hari ini kita ada sahabat-sahabat datang dari Klinik Nur Hijrah pula. Klinik Nur Hijrah. Sedap nama tu. Klinik Nur Hijrah yang terletak di Bandar Puteri Bangi berdekatan dengan Bandar Seri Putra. dekat dengan Bukit bandar Mahkota. Bukit Mahkota, betul? Dekat dengan tol kan? Dengan tu Tesco. Yes, Tesco Seri dekat Putra. dengan tol, dekat dengan Tesco. So those yang duduk berdekatan area sana boleh ke Klinik Nur Hijrah, dibuka setiap hari kecuali hari Sabtu. Kecuali hari Sabtu. Kecuali Ahad hari kita Sabtu. buka. Ahad pun buka.
Okay, so Ahad pun buka. Dan untuk ibu-ibu yang pregnant nak scan baby, ada boleh scan kan? Boleh scan. Antenatal check up pun ada. Antenatal check up. Sebab klinik dia pun senang nak nampak dari tepi jalan tu. Lepas tu apa lagi expertise Actually kita lebih kepada women's and children's health lah. Tapi pengalaman lebih banyak bahagian pediatrik. But we cater for ladies jugalah. Banyak juga ladies yang datang dengan kita, especially the pregnant ladies. So the special part, kalau children tu kita ada buat macam developmental screening, autism screening. Autism screening pun boleh? Boleh. Seawal berapa? Kalau biasanya autism screening ni macam off topic sikit, tapi nak tanyalah, alang-alang dah sediakan servis ni sebab tak semua klinik tahu sediakan servis autism screening. So seawal umur 2 tahun. Ada juga 1 tahun setengah, tapi kadang-kadang 1 tahun setengah tu kita tak nampak sangat dia punya changes. So kita ambil macam 2 tahun ke atas lah. Sebab biasanya mak-mak akan bawa budak-budak yang umur 2 tahun tak start bercakap pun lagi. So kita takut ada suspicious of autism, so boleh datang tengok changes tu kan. Yes. Okay. So macam-macam servis yang diorang ada. Dan tapi yang paling unik, Dr. Afidah dengan Dr. Jai ni dia buat home visit. Home visit. Servis home visit. Kalau tengok dekat page diorang pun ada home visit yang mereka lakukan ke rumah patient. Patient dalam keadaan berpantang, tak boleh nak keluar rumah, agak hassle kan nak kena bawa baby apa benda semua. So they go to your house. Especially time COVID kan, tak ramai yang berani nak keluar rumah, nak expose to public. So you just call us up and then we can go to your house lah. Dah sampai dah. Okay, come. Okay. Dr. Afidah is here. Okay. Kalau suara kami tak berapa jelas, boleh bagi tahu. Okay. Kalau jelas pun boleh bagi tahu juga. Sebab takut nanti kita punya berceloteh, rupanya suara tak berapa dengar. Okay, Dr. Afidah is here. Biasalah sesat. Sesat. Ya, saya buat cari jalan sesat selalu. Dan kita nak set up Boleh. video live untuk klinik. Hai Cik Amni. Ena sekarang berada di Mama Yaya Zone Baby Shop Bangi. Untuk mereka yang belum pernah sampai dekat sini lagi, kita punya baby shop di section 15 Bandar Baru Bangi, berdekatan dengan Hospital An-Nur, Bangi Gateway. Bukan dalam Bangi Gateway tau, dia luar pada Bangi Gateway, di tepi jalan sahaja, setentang dengan pusat latihan LHDN. Jadi tak jauh kalau untuk mereka yang duduk di kawasan kita Putrajaya, Bukit Mahkota, Bangi Lama, Serdang, mana lagi, Kajang. Okay, so boleh datang singgah ke sini, okay, Mama Yaya Zone. Dapatkan barang-barang keperluan baby, keperluan ibu yang berpantang. Dr. Jai dan Dr. Afidah dah datang rumah Umi, tengok cucu Umi. Alhamdulillah kedua-dua dari ni sangat mesra. Doktor dari pula. Doktor ni sangat mesra. Okey. Yes, mereka sangat mesra. Jadi jangan risau kalau nak minta mereka datang untuk home visit. Ni dah start kan? Ni apa ni, Facebook ke? Insta. Oh, Insta. Okey, dah tulis dah tajuk? Dah. Okey. So kita Tak ada ni. kenapa? Itu Masih start ke itu? Alah, kita orang ni pun. Oh, belum. Macam sebab patutnya mesti dia tulis ni. Tengok budak-budak generasi. Tajuk Infant massage. Guru besar semua. Infant massage. Laju je. Kan? Tak, kita kena tengok dulu manual. Okay, yes. Title, lepas tu Okay. checking connection. Okay, so Alright. those yang baru Buat macam join, ikut. those yang baru join sesi kami, kalau nak ikut demo, nak follow doktor-doktor ni buat demo urutan baby, anda boleh sediakan bayi anda. Kalau tak ada bayi, dia kata, alamak, kak, saya mana ada baby. Tak apa, cari teddy bear. Teddy bear ke, anak patung anak ke. So sediakan, nanti bila doktor dah lakukan orang kata demo urutan tu, kita boleh follow satu persatu.
Jadi senanglah kita nak ingat. Okay, so saya Anna perkenalkan, ini Dr. Jai. Dan ini juga Dr. Afidah. Dr. Afidah. Dua-dua ni owner kepada klinik Nur Hijrah. Okay, so hari ni kebetulan klinik diorang tutup. Okay, hari Sabtu memang off day. Jadi Anna jemput mereka datang ke Mama Yaya Zone, and this is the first time you kat sini. Ya, betul. First time. Jadi alang-alang mereka datang ke sini, kita buatlah satu sesi, iaitu sesi urutan bayi. Sebab mungkin ramai dekat sini yang ibu-ibu muda, walaupun Anna tahu you all rajin nak dapatkan ilmu dari macam-macam sumber, kan? Tapi orang kata kita sentiasa rasa macam alamak, rasa macam perlu lagi. Okey, tak cukup lagi. Okey, jadi kami ambil inisiatif ni untuk luangkan masa, kita buat sesi urutan bayi berserta dengan demo sekali. Jadi kalau ada soalan-soalan yang anda nak ketengahkan, boleh type sahaja sebab kru kami akan tolong bacakan. Sebab Ina tak pakai spek hari ni, jadi macam tak nampak. Okay, so minta kru kita semua rabun. Semua rabun, maklumlah 40-an dah semua. Okay, so kami bertiga ni orang kata 3 series pula. 4 series. Allah hai. Tiba-tiba mengaku 3 series. 4 series. 4 series. Jadi boleh share. Okay, jangan lupa share sesi ini bersama kawan-kawan. Okay, dan kalau ada soalan, just komen saja di comment box dan kami akan tolong jawabkan. Dan saya pun ada 2 orang doktor yang boleh sama-sama jawab. Okay, so sekarang ni okay, tentang urutan bayi. Sebab ada yang tanya, first of all, urutan bayi ni wajib ataupun tidak? Sebab Anna akan bagi soalan-soalan cepu mas. Sebenarnya soalan-soalan ni dua-dua doktor ni tak tahu pun lagi. Cuma kita bagi macam orang kata gambaran. Kita bagi gambaran-gambaran je. Okey. Jadi ada yang tanya, adakah urutan bayi ini wajib dilakukan pada baby? Nak mula dulu? Siapa nak bercakap dulu? Mula dulu. Okay, a bit controversial. Susah nak cakap benda tu wajibun ke tak. Sebab teknik ni adalah teknik yang diketahui secara global. Actually negara-negara Asia ni lebih dahululah tahu pasal benda ni. The western part tu a bit recently lah. So wajib atau tidak, kita tengok keperluan tu. Okay. So kenapa nak buat urutan kepada bayi? So kalau bayi tak ada masalah, kenapa nak urut? Betul. So pada saya nak kata wajib tu tidaklah, tapi dia kira macam supportive untuk ibu-ibu yang mempunyai masalah dengan anak-anak. Contoh masalah macam mana? Masalah bayi yang macam kembung perut, masalah bayi yang meragam, selalu meragam, stres, berat tak naik, susah nak tidur. Berat tak naik. Oh, ada kaitan ni dengan massage. Ada kaitan, itu pun panjang kalau naik. Dari segi scientifically. Dari segi saintifik. Tidak nak sambung. Dia actually urutan bayi ni sebenarnya dah lama. Kalau ikutkan untuk ini kita pun kan, masyarakat Asia memang dah lama. Cuma bila kita makin maju, kita pun ikut cara western. So kita pun dah tak urut lah bayi dah. Tapi lepas tu bila western ni kaji actually ada benefit lah urutan bayi ni. Cuma nak kata full study kata bagus tu tak ada yang supportive. Memang study dibuat tapi tak ada kata yang Tadi yang confirm. terpencil. Kajian yang terpencil, dia tak menyeluruh. Maksudnya kajian terpencil yang dibuat tu ada menunjukkan benefit, tapi perlu kajian lanjutan. Perlu sampel yang lebih besar untuk mengatakan this is the benefit of infant massage lah. Okey. Dan biasanya bila kita sebut urutan baby ni, seawal berapa bulan ataupun berapa hari yang kita boleh lakukan urutan baby? So as general tu urutan baby tu bukan macam orang-orang Dewasa yang Kepak-kepak. Kepak-kepak. Bila bayi baru lahir tu kan,
Kalau ikutkan bayi baru lahir, lepas tu doktor terus lepas keluar terus doktor letak pada mak. Okey, So betul. actually bila mak tak adalah pegang tegak je macam tu kan. So dia akan peluk-peluk, dia Skin to usap-usap, skin, skin kita to panggil. skin, kita bonding tu itu dah start urutan sebenarnya. Second urutan Even tu dah nak bagi usul. baby menangis lepas lahir pun kita Sebab Step saya ada terbaca stimulation. dalam satu artikel ni, dia punya maksud urutan tu adalah sentuhan. You know, sentuhan. So secara tak langsung itu adalah urutan juga. Sentuh yang macam mana, of course lah with a nurturing effect. Kan? seawal keluar daripada peranakan ibu pun kita nak bagi baby Betul. menangis kan kita gosok belakang, tactile stimulation. Itu Oh, ingat ke spank terus. dia ada banyak cara, gosok belakang, Okey. tap kaki, Tap kaki, okey. Itu macam kita rangsang dia punya sentuhan. Alright. So seawal baby baru lahir maksudnya kita dah start urutan, tapi bukanlah macam urut yang kita faham urut tu. So kita dah start bagi stimulation lah pada baby tu. Even baby tu dah macam 1 hari pun kan, macam kita nak pergi minum susu kan, so kita akan urut, katakan burp dia, itu semua termasuk dalam urutan lah. Bagi rasa lebih selesa kan? Yes. Okey. Ada soalan-soalan tak kat situ? Belum. Ada? Okey. Dia sehingga terlepas pandang soalan-soalan ni. Tutup pula. Dia tutup. Pause. Okey. Okey. Kena sama. Okey. Jadi ada tak waktu-waktu yang kurang sesuai dan sesuai untuk lakukan urutan pada baby? Adakah macam ada soalan dia tanya lepas makan ataupun sebelum makan, ataupun boleh ke diurut pada waktu malam? Soalan-soalan macam ni lah. So dalam konteks urutan bayi kita hari ni, maksudnya urutan bayi yang macam biasalah kalau buka tu kita tengok urutan bayi. Maksudnya kita sentuh extra-extra pada baby ni. So biasanya ada waktu tertentu lah. Macam first kali kena baby tu ready lah untuk kita urut. Maksudnya baby dah menangis time tu lah kita nak urut tu memang tak boleh lah. So masa tu baby dah kenyang, dah tenang. Maksudnya dah tenang, ya tak ada mengantuk-ngantuk. Lepas tu biasanya kalau makan tu lebih kurang sejam, at least minimum sejam selepas makan. Oh, 1 jam selepas makan. Baru Sebab kalau dia kenyang Bukan masa dia penuh, terlampau kenyang, bukan masa dia tengah lapar, tak bagi susu lagi. So kita bagi dia susu, kita bagi dia settle down 1 hour after that, baru kita So start. maknanya memang baby dalam keadaan dah relax. Yes. baby dah relax. Dan mak pun kena relax lah. Orang yang tukar urut kena relax. Ni lah baby dah relax, tiba-tiba mak ni dia nak pergi urut lah pula, dia nak buat benda lain, nak makan pula. Tak, both kena Betul? relax. Okey. Dan untuk baby yang ada masalah macam contoh penghadaman lah. Okey. Constipation, bloated tummy. Okey. Maknanya ada certain teknik yang tertentu, is it? Ya, Kita akan demo kan. Actually kalau ikutkan urutan ni dia adalah general. Macam yang saya cakap tadi lah, kajian ada dibuat tapi kajian yang terpencil, yang sampel dia small. Dan sampel yang small ni menunjukkan ada benefit, termasuklah yang masalah penghadaman dengan kolik tu lah. Tapi sebab kajian tu terpencil, dia tak sampel yang besar, jadi dia orang kata susah nak ambil benda tu sebagai konklusif. Okey. So dia perlu kajian secara lanjutan lagi. Right. Okey, so urutan macam urutan kita panggil, kita khususkan ada tak jenis-jenis urutan pada baby? Khas. Kalau khas, Oh, ada soalan? Perlu letak minyak tak? Okey As. Okey. Perlu letak minyak tak? Adakah boleh diurut macam tu sahaja? Ataupun kita perlu cari minyak-minyak yang sesuai, dan kalau ya, apakah minyak yang sesuai? nak cakap pasal minyak ke? Okey. Minyak ni 50-50 sebab banyak jenis minyak yang kita boleh consider untuk pakai. Kalau you baca mana-mana Google website pun memang dia akan sarankan beberapa jenis minyak, tapi ada certain study kata contoh minyak zaitun. Minyak zaitun boleh membantu kita punya skin jadi lebih moist, lebih strengthen the skin barrier. But ada juga certain study yang mengatakan minyak zaitun ni menyebabkan skin barrier kita jadi lebih nipis dan predispose to eczema. Betul. Yang itu saya dah terbaca dalam satu artikel. Sebab apa? Sebab dalam olive oil ni dia ada olic acid. Dia setiap minyak dia ada 2 komponen utama, biasanya olic acid ataupun linoleic acid. Linolin, yes. Okey, linolin dengan olic acid. Dia sama, dia ada dua-dua ataupun salah satu? Yes. Dia tengok composition mana yang lebih banyak. Kalau olic acid tu lebih banyak, biasanya olic acid ni lah the culprit yang menyebabkan skin barrier kita inflammation. Inflammation dan dia menipiskan skin barrier. Dia iritasi. Maksudnya kandungan olive oil tu bukanlah kata tak baik. Dia baik,
especially kalau untuk makan kan, Yes. kalau makan Oh. olive oil. Tapi untuk buat sebagai sapu dekat luar, dia prone untuk jadi radang lah, iritasi. Oh, this is a new info sebenarnya untuk Anna juga. Sebab kalau kita tengok pun olive oil, sebab saya guna dua minyak. Okey, minyak olive oil dan juga VCO, virgin VCO coconut boleh. oil. Tetapi boleh. bila tengok dari segi concentration dia orang tu lain tau. Yes. It's olive oil is more concentrated yes. dari VCO. Mungkin Yes. kalau dekat sini ada yang menggunakan dua-dua oil ni, VCO iaitu minyak kelapa darah dan juga minyak zaitun. Sebab banyak juga persoalan tentang dua-dua minyak ni, macam oh yang mana satu yang paling bagus. Sebenarnya dua-dua bagus. Cuma kita ikut keperluan dan keadaan. Kondisi Ah. kulit bayi. Condition kalau yang prone tu. to eczema, we try to avoid olive oil lah. So untuk baby ataupun kita sendiri yang ada eczema, kita try to avoid olive oil Yes. untuk disapu pada kulit. Tapi minum tak ada masalah. Minum tak ada masalah. Minum tak ada masalah disebabkan oleh komponen yang berada dalam olive oil ni, yang boleh bantu untuk menipiskan dia boleh Skin barrier. dia skin barrier tu. Kulit kita ni dia ada macam lapisan outer layer, kita panggil stratum corneum. Benda tu yang jadi barrier Okey. kepada kita punya organ dalaman. So benda tu kira macam pagar lah daripada whatever irritant masuk dalam kita punya badan. So kalau misal kata serta-serta minyak ni dia menyebabkan berlaku iritasi pada kulit, skin barrier tu akan terbuka. Okey. So irritant akan masuk. Ada soalan ni. Okey, ada soalan juga untuk baby ikut keperluan tu. Maksudnya masa perut baby tu kembung ke atau ada juga dalam keadaan lain? Okey. Urut baby ikut keperluan tu. Okey, yang kita ada sebut tadi kan, urut baby ikut keperluan. Maksudnya masa perut baby kembung atau ada juga dalam keadaan yang lain. Ada juga keadaan lain, maksudnya kembung pun kita boleh urut. Keadaan lain kalau baby tengah meragam, tengah stres, tapi kita tengok jugalah stres sebab apa. Kalau dia tengah menangis sebab lapar, kita bagilah susu dulu kan. Kita tengok signal-signal yang baby bagilah kan. Yes. Biasanya kolik lah kan. Betul, biasanya. betul. Dia meragam Betul. biasanya sebab kolik. Kolik tu perut kembung. Sekali bila burp, bila kentut, elok lah. Lah juga. Nyenyak lah. Kadang-kadang orang macam kita lah, terlebih makanan tu. Kadang-kadang macam, kenapa lah perut kembung ni? Oh, tadi melantak naga. Kan, bila dah sendawa. Dah sendawa, dah kentut. Okay. I'm okay. Macam kita boleh suarakan kita sendiri. Kenapa sendiri pun macam baby. Macam mana dia nak cakap kan? Dia menangis je lah. Betul. Itu sebab baby ni, tu cakap, dia punya satu medium of communication dia adalah dengan tangisan. Yes. Buatnya dia kata, Mami. Pingsan kita sekejap. Jadi tangisan baby ni tak semestinya dia orang kata lapar. Okey, dia ada macam-macam jenis tanda juga kan. So inilah yang kita kadang-kadang kita perlu urutan baby untuk mereka lebih rasa tenang dan relax. Okey. So, berkaitan tentang minyak, back to minyak tadi kan. Minyak kelapa darah dan minyak ni. So saya sebut kalau minyak kelapa darah macam mana? Is it okay? Is better. Better? Better kan? Tidak. Sebab Banyak dia study kata better guna minyak kelapa. Dan dua-dua minyak ni memang boleh telan pun. Boleh. Kan, tak ada masalah. Boleh. Cuma bila bab pada bahagian kulit ni yang kita kena hati-hati careful lah. sikit Dia lah. caution lah. Kena cautious sikit. Okay. What you can do is you can test kot. You just Patch test. letak, siapa tengok ada merah-merah ke tak. Okay. So kita kadang-kadang baby ni macam-macam tau. Dia punya orang kata reaction to allergies. Yes. Kadang-kadang ada baby dia sangat kuat dia punya resistance dia. So ada setengah baby dia kena sikit habuk pun dia boleh gatal. Jadi untuk ibu-ibu kita buatlah test sikit lah bila kita nak dah beli minyak daripada baby shop kan. Ataupun farmasi ke apa, try dulu pada certain spot di badan baby, tengok dia punya reaction tu macam mana. Kalau okey then bolehlah teruskan. Selain daripada minyak kelapa darah, kita boleh ada juga yang macam pakai grapeseed oil, jojoba oil, jojoba, apa lagi ya? Essential oil. essential, yes. Essential. What about essential oil? Orang kena tanya siapa yang pakai. Dr. Izam, are you here right now? Kod-kod dah ada Dr. Izam. I
rasa lepas ni kita bagi Dr. Izam ni. Tak berani nak cakap sebabnya Okay. dia ada dilution dia kan. Betul. Dia tak tak study. So memang kena panggil advocate daripada Ah. essential oil kot. Betul, sebab saya pun ada dan saya pun amalkan juga campuran-campuran essential oil. So mungkin ada ibu dekat sini yang menggunakan pelbagai jenama essential oil. Cuma kena caution kot. Kena sebab apa yang caution yang kita kena kenapa kena caution? Sebab satu, kulit baby ni walaupun dilahirkan matang, dia tak as compared to orang dewasa, dia belum menyamai 100% lagi. So kadar penyerapan minyak tu, whatever yang kita sabur kat dia lebih cepat compare dengan dewasa. That's why you tak boleh sapu benda macam kalau essential oil, tak boleh sapu pekat-pekat sebab dia sebab tu dia ada dilution dia. yes, dia kena cair. And then lagi satu, jumlah luas permukaan dia lebih besar compare dengan orang tua. That's why kalau whatever yang kita sapu kena sangat berhati-hati. Sebab itulah orang yang pakai essential oil ni dia pakai yang sangat cair. Betul, kan. betul. Sebab kadar serapan dia banyak. So kita dah tahu efek pada ialah vital organ dia lah, buah pinggang. Betul. Betul. So kalau guna essential oil tu boleh, tapi berapa banyak dilution tu kita tak pasti. Tu kita kena tanya pakar lah yang pakar essential oil ni. So Dr. Izam, we need you. dah beli berbotol-botol Nanti buat banyak another kan. session dengan dia. Kan kena panggil Dr. Izam ni another session. So, InsyaAllah. macam Dr. Ijaz cakap lah, kita just ni lah patch test. Maksudnya try pada baby, tengok Kita dia tengok ada dulu, reaction kan? macam mana. Okay, so satu lagi, kalau katakanlah guna macam mana kata baby oil ni. Baby oil pun boleh kan? Boleh. Sebab Macam Johnson. yes, Tapi kena macam sama juga sama lah. juga Kena tetap kena patch test kan? Okay. Kalau macam eczema, you boleh guna kalau memang baby tu dah ada eczema, you takut nak guna sebarangan oil, you just pakai medicated moisturizer yang dia dah ada tu, macam Hypos cream. Oh, lotion pun boleh lah kan? Boleh. Jadi kalau ada ibu-ibu sini yang mungkin minyak tak ada, Vaseline. Vaseline. Petroleum Vaseline, jelly yes. boleh. Petroleum jelly, Vaseline boleh, lotion kan? Kalau dia tak baby allergic. lotion. Kalau tak allergic, sebab baby lotion ni kadang-kadang ada dia punya pewangi dia. Kadang-kadang yang Semua fragrant menimbulkan tu yang reaction kepada kulit baby. Kalau kulit baby yang boleh tahan, tak apa. Ini komen apa ni? Oh, Mam. Tadi dia ada tanya. Dia ada tanya, boleh tanya. tak buat urutan selepas bayi mandi? Kalau dah makan, dah kenyang. Urutan selepas bayi mandi sesuai ke tak untuk dibuat? Okey. Dan ikut pengalaman Umi, buat macam tu pada anak kelima masa lahir kat US. Oh, anak kelima. Habis Kak Long tak buat ke? I anak pertama. Tak tahu lagi kot masa tu. Mi tak buat Kak Long ke dulu? Pecah rahsia kan? Pecah rahsia. Anak kelima aja dia my mom urut. Okay, so biasanya kita rasa macam ada setengah keadaannya bila baby selepas mandi dia rasa macam segar. Kan? Bila dah terkena air pun benda semua tu, daripada mengantuk-ngantuk lalok-lalok terus segar. Lepas tu dah kita baringkan dia lepas mandi kan. So Massage boleh? massage. I think shouldn't be a problem. Satu lagi tentang minyak telon ni. Boleh ke minyak telon dijadikan sebagai urutan? Minyak telon. Minyak telon tu biasanya dia panas sikit kan. Minyak telon kalau pengalaman Anna lah, minyak telon ni kebanyakan dia jenis, ada yang jenis berangin. Jenis cooling effect. Ada yang kuat herba ni, bau herba tu. Nak kata panas, biasanya kalau untuk baby memang tak panas lah. Cuma dia lebih pada cooling effect tu. Macam peppermint punya Bila effect. minyak telon tu dia macam mana? Dia cepat serap ke macam mana? Yes, biasanya memang dia cepat serap. Okay. Dia So, cepat serap. biasanya kalau boleh urutan baby kan, ikut massage tu, kalau boleh minyak tu sebab kita akan urutkan, so akan ambil masa. So kalau terlalu cepat serap tu macam tak berapa sangat. Oh, so okay. Sebab dia minyak kan. Sebab dia dah serap, jadi macam dia akan Sebab kita pakai satu Kesat badan kan? kot. pakai satu badan. So minyak telon tu kan dah lah sikit kan, nak cok Betul, penuh lah betul. satu badan. Dan bila Saya kita urut, lebih, kita nak dia macam berminyak lah maksudnya. So kalau telon tu dia cepat diserap, nanti kulit baby yang pula sakit faham, kan. faham. Macam tu. Okey. Tapi just untuk guna untuk perut, kebukkan perut Sebab kan, perut untuk kawasan kaki, dia kecil je kan. kan. Tempat tertentu Tak saja. nak masuk Okey. tak nak masuk angin lah biasanya kan. Faham? Orang kan, Tapak itu tak kaki. baik. Okey. So dari segi jenis minyak pun kena perhati juga kan. Jenis-jenis
minyak ataupun produk yang sesuai untuk dibuat sebagai urutan baby. Kita kalau boleh tak nak lah yang cepat menyerap sangat, sebab ada setengah ibu dia suka beli minyak yang cepat serap sebab dia rasa tak nak rasa lekit-lekit bila pakai baju. Dia macam tu. Tapi kita tengoklah rupanya minyak yang cepat menyerap tu tak sesuai, kurang sesuai lah kan untuk kita buat urut, sebab bila dah segak macam kita nak tarik tangan baby apa semua tu rasa macam kesat Dia, lah. kita nak gliding effect kan. Gliding effect. Gitu. Macam tak kesat sangat tu. I like that word, gliding effect. Okay, lepas ni I jual minyak, I tulis kat situ gliding effect. 100% gliding effect. 100% gliding effect. Okay. Okay, welcome Ate. Thank you for watching. Alright. So maybe kita terus kepada sesi urutan baby secara demo ni, secara praktikal pula. Okay, sebab kalau ada apa-apa lagi soalan boleh tanya. Okay, boleh sambung tanya, tak ada masalah. So, ini baby yang dalam usianya 3 bulan. Nak demo ke tak? Okay. 3 bulan lah. 3 bulan lah. Okay. Okay. So kalau anda ada baby yang real, okay, boleh bersedia dengan bayi anda. Macam kami di sini, kami ada 3 adik-beradik di sini. Okay, ni lah adik-beradiknya, triplets ni. Okay. So ada orang tanya nama dia orang ni apa? Nasir Bilal Khan. So saya urut Khan Urut Khan. kelapa. Okay. First of all, dari segi dia punya permukaan ni macam mana? Okay. Dia kalau kita baca mana-mana website, dia tak ada guideline yang khusus terhadap teknik-teknik urutan. So tak ada yang macam register guideline kata dia buat macam ni, tak ada. So it's actually it's up to individu mana teknik yang you prefer nak buat dulu. Kalau macam saya, okay, apa yang kita buat, kita nak keadaan yang selesa. So selesa, satu kita nak make sure bayi tu selesa, permukaan kena lembut, dia baring dalam keadaan yang bukan permukaan yang keras. So dia dalam keadaan yang selesa, suhu-suhu macam ambient yang tak terlampau panas, tak terlampau sejuk, ada pergerakan udara. Lepas tu buka semua baju dia, tinggal pampers sahaja. Okay. So kena buka baju lah. Okay. Ada pampers tak? Pampers dia tak pakai. Oops. Tengok. Pampers dia tak pakai. Okay, jap kita tengok kat sini pula. Bila pun tak pakai pampers. Bila pun tak pakai pampers. Semua tak ada Kita pampers. assume je lah ya. Kita assume je. Itu pun sebab comot sikit dia minum susu tadi, baru lepas minum susu. Kita anggaplah dia pakai pampers lah ya. So Anna pun sama juga. Okey, so tak ada teknik-teknik yang khusus. Cumanya kadang-kadang orang kata berapa kerap nak buat. Yang saya baca ada yang sarankan setiap sesi dalam 15 minit 3 kali sehari macam tu. 15 minit setiap sesi So tak kisahlah nak buat repetition berapa kali, as long as boleh fill up 15 minutes. Okey lah. Nak mula kat mana dulu? Okey, nak mula kat mana dulu sepatutnya? Atas pada individu. Okey. Cuma bagi saya, kebanyakan mana-mana you baca kat tempat-tempat website pun, dia akan cakap try to avoid tempat yang sensitif dulu. Tempat yang sensitif tu buat last, iaitu perut. Okey. Maknanya perut tu last sekali. Perut tu last sekali. Okey, alright. So, kalau saya lah. Ada orang suka muka dulu, ada orang suka kepala dulu, ada orang suka kaki dulu. Kalau saya sebab depan ni akan lama, so saya suka kat belakang dulu. Okey. Kalau saya lah. Okey. It's up to you all. Menarik. Okey. Kat belakang sekejap je sebab kita nak sapu. Kita nak urut tulang belakang, bukan tulang belakang, bahagian belakang dia. So baby, kepala baby kena sengitkan lah kan? Dia kena lama sikit kan. Kepala baby sengitkan macam begitu. Okey, so kita urut. Dia nak tangan macam ni. Okey. Suka hati kau lah dik. Okey. So kita urut satu longitudinal tepi, bukan dekat tengah-tengah, kat Guna tepi. 3 jari ni. Yes, 3 jari. Okey, longitudinal. Buat
buatlah 5 kali urutan. Lembut-lembut tau. Jangan Lembut-lembut. yah-yah. Jangan terlampau kuat, jangan terlampau superficial. Baby. As Okay. long as dia boleh rasa. Ni kita panggil tactile. So maknanya tengah ni is tulang belakang dia. yes. Kita So, buat tepi. Tepi. Okey, Ah. tepi pada tulang belakang kiri kanan. Yes. Ah. Dekat tepi. Okey, kita buat longitudinal dulu. Daripada atas sampai bawah, atas sampai bawah. Atas sampai bawah. Buatlah dalam 5 kali each side. Okey. Lepas tu kita buat circular motion. Circular motion. Okey. Bulat. Atas sampai bawah, dekat bontot dia tekan sikit. Lepas tu ulang lagi atas sampai bawah. Buatlah dalam 5 kali macam tu. Okey. Yes. Oh, okey. Begitu. Circular motion. Gitu. Okey. Okey. Sudah? Lepas tu kita pun pusingkan baby. Okey, terus pusingkan baby. Terus pusingkan baby. Kalau saya suka start daripada muka dengan kepala dulu. Okey. Muka dengan kepala. Okey. Kepala kita gosok dekat temple dia. Mari kita pegang kepala baby macam ni Kita lah. pegang. Hmm. Kita pegang kepala dia. Mhm. Tapi susah pula macam ni lah. Hmm. Okey, kita pegang. Boleh ni rapatkan terus tak? Nampak ke? Kita pegang temple dia. Kita gosok pusing-pusing. Oh, Mak. Boleh nampak? Kita gosok kat temple dia pusing-pusing. Ni tunjuk ke doktor terus. Okey. Kita gosok temple dia. Nampak? Ya. Okey. Okey? Hmm. Okay, nampak kot. Saya singit sikit. Okay. Lepas dah Tapi gosok saya- temple dia, Sekejap saya pusingkan lagi ni. Saya akan Yang ni boleh buat straight senang nak semula. adjust kot kan? Sebab dia boleh Okey, fokus pada baby. Okey, faham. Saya nampak benda ni. So kita gosok temple dia. Ni pun kita boleh gitu. Warna pula jadi pemegang. Oh, Allah jatuh pula nasi. Nasi jatuh. Nasi. Pengsan nasi. Concussion dah tu. Okey, kita gosok temple dia. Dah sudah gosok, buatlah 5 kali gosokan. Lepas tu kita start daripada tengah. Okey. Tengah kening dia tu bawa ke tepi sampai ke temple. Okey. Daripada tengah ke tepi. Sekejap, Kita yang ni gosok pun nak je kena pelan-pelan. tukar juga. Dia punya rotate juga. Gitu. Okey. Tengah ke tepi. Okey, buat 5 kali. Sama juga dekat hidung, tengah, bawah mata ke tepi. Ada syarat dia tengah ke tepi. Okey, buat sebanyak 5 kali. Dah sudah 5 kali. Dekat atas dia punya bibir pula. Sama juga, tengah ke tepi. Okey. Tengah ke tepi. Okey, tengah ke tepi sampai ke pangkat telinga. Sini pun sama, bawah dagu, tengah ke tepi. Okey, tengah ke tepi. Tengah ke tepi. Lepas tu gosok sikit telinga dia. Sedapnya rasa. Kan, belakang-belakang Macam nak tu. hulur je. Muka sendiri. Okey, gosok-gosok telinga dia. Okey dah. Alright. Sudah, muka sudah. Lepas tu saya pergi kat tangan pula. Okay, it's up to you. Mana-mana. As long as perut last. Okay. So tangan pun sama. Kita start dengan longitudinal. Urutan secara memanjang. Buatlah sampai 5 kali stroke. Itu secara memanjang. And then kita buat circular motion pula. Macam pulas-pulas tangan dia. Kita buat secara pusingan. Dari segi pressure tu macam mana? Tak terlampau kuat, tak terlampau superficial, tengah-tengah. As long as bayi tak ada, kalau kita tengok kita buat tu sekali baby menangis. Mega-mega. Bila baby dah menangis, so maksudnya kita terlampau kuat lah tu. Kita dah syok buat kan, lupa pula. Itulah kadang-kadang sebab kadang-kadang pressure kita ni kita rasa macam kan. So bila dah sudah tu, pergi dekat tapak tangan, kita gosok dekat pangkal tapak tangan dia dulu. Gosok 5 kali, and then kita aim dekat dia punya jari-jari. Tarik je daripada pangkal ke hujung. Pangkal ke hujung. Lepas tu kita gentil sikit. Okay. Gentil. Sudah. And then sini pun repetition yang sama. Okay. Macam tadi lah. Gosok longitudinal, circular.
pangkal tapak tangan dengan jari. So that is why waktu urut baby ni dia kena pakai pampers sebab kadang-kadang mungkin waktu ni dia terberak ke, terkencing ke apa kan. Sebab tu kita sarankan baby dalam keadaan yang selesa. Maksudnya dah selesai semua benda. Dah makan, dah berak, dah kencing, dah salin pampers. Sebab tu lah your mom suka lepas mandi kot. Dia dah bersih semua kan. Betul. Okay, lepas tu kita pergi gerak kaki. Sama juga, urutan secara longitudinal. Okay. Lepas tu 5 kali stroke. Lepas tu kita buat circular motion. Atas ke bawah. Okay, atas ke bawah. And then tapak kaki urut daripada pangkal ke atas. Pangkal ke atas. Lepas tu jari-jari. Pangkal ke hujung, pangkal ke hujung. And then gentil sikit tepi-tepi tu. Gentil macam ni lah. Gentil. Jari baby kan kecil. Ya, halus kita macam tu je. Gentil. Sini pun sama. Okay? Repetition yang sama lah. Dah sudah tu, and then baru kita pergi dekat dada. Okay. Dada open book lah. Open book, tengah, kita buka, tutup. Oh, ini panggil open book teknik. Open book teknik. Okay. Buka, tutup balik. Buka, tutup. Buatlah 5 kali. And then kita boleh juga buat what we call as crisscross. Crisscross. Tapi kita Saya buat, pernah dengar yang tentang apa orang panggil butterfly effect tu, teknik butterfly effect. Dia macam ni. Macam apa buka? Macam tarik sini. Macam I think crisscross. Term Okay, term dia. Betul. Dia bersilang. Term dia. Okay. Dia bersilang. Crisscross. Okay, dah sudah tu perut pula. Okay. Perut ada beberapa. Saya ada baca beberapa teknik jugalah, especially kalau infant yang ada kolik ataupun kembung perut. Ada 3 teknik yang biasa dia orang buat. Satu, dia orang tarik daripada sternum ke bawah. Okay. Itu maknanya start daripada mana? Daripada sternum. Sternum ni pangkal dada. Okay, alright. Tulang dada. Tulang dia tu kan. Kat hujung yang menemukan dia punya dengan frame dia tu. Dia sempadan antara dada ke perut. Okay. Kita start daripada situ ke bawah. Jangan terlampau kuat. Kita tarik daripada atas ke bawah. Ini untuk baby yang mudah kembung perut. Okey. Lepas tu, dah sudah tu buatlah dalam 5 kali stroke. 5 ke 10 kali pun boleh lah. Okey. Lepas tu, itu yang gosok-gosok ni sebenarnya what we call as tactile stimulation. Tactile punya technique of massage. Ada yang kinetic punya teknik. Kita gerakkan dia punya joints. Yes. So, kita rapatkan dia punya tu, ni yang untuk kolik lah. Rapatkan dia punya heel, dia punya tumit kepada bontot. Macam kita nak mencangkuk, nak pupu lah. Kita buat macam ni. Lepas tu kita luruskan. Then buat lagi sikit. Luruskan. Okay, buatlah dalam 3 kali macam tu. Lepas tu kita sambung tactile semula. Tactile sensation semula. I love you. Yes. I like that technique. I love you. Is actually basically is tummy area. Tummy ni apa? Clockwise, ikut putaran jam sebenarnya. I inverted L love. Okay. You inverted you. Okay, semua terbalik. Semua terbalik. Okay. Boleh sekali lagi? L love you. You tu okay, dia balik kepada maksudnya daripada I tu daripada satu garisan sahaja. L tu daripada atas kiri pergi ke kanan, turun balik ke bawah. U daripada bawah naik kanan naik ke atas. Cross transfer ke kiri, turun ke bawah. Okay. So dia bentuk terbalik. I, L terbalik, U terbalik. Ini kita panggil teknik I love you ni. Ada juga orang yang buat macam berterusan macam tu. Betul. Pun boleh juga. Orang buat macam ni. I, sini kan love. Okey, lepas I, L dia kat sini. Lepas tu U. Macam mana? U macam ni. Dia clockwise. Dia as long as ikut putaran jam. Janji ikut putaran jam. Dalam keadaan apa yang sesuai untuk anti-clockwise?
Itu Ada ada. ke? Ada. Macam tak ada Tapi ke? memang semua ikut putaran jam lah. Ikut okey, putaran jam. Alright. Mungkin sebab dia punya penghadaman kot. Dia Penghadaman punya proses peristalsis dia tu. Peristalsis tu proses pengecutan usus dia. Kecut buka untuk expel dia punya najis. untuk laluan dia kan. start Daripada- clockwise. Dia pergerakan Dia clockwise. daripada sini, So dia dari berkait sini, dengan dari dia sini. punya pergerakan usus. usus. Okey, faham? Okay, Hmm. so settle. Kadang-kadang don't be surprised when you dah habis buat perut tu tengok baby tengah tidur. Terus tidur dia punya. Katalah tengah yah-yah macam ni dia tidur. So kita nak buat macam mana? Teruskan je. Teruskan. Maknanya kalau baby tengah tidur pun kita teruskan je. Teruskan. Ada sengaja kata dia teruskan supaya okey. benda tu still stimulate dia punya tu. Tapi ada yang kata dah tidur tu Biarkan lah. biarkan je lah. Oh, Nanti sebab tapi- dia 3 kali sehari Tapi kan, baju tak so pakai buat. lagi ni. Bedong je. Baju tak pakai lagi, so kita bedongkan terus. Sedap sangat ya dek. Gitu. Tapi ni Han tak tidur-tidur lagi. Okay. Okay, alright. Sangat So basically menarik. infant massage tu dia macam banyaklah faedah dia sebenarnya. Dia bukan wajib kan. Choice Betul, kita betul. buat sendiri. Amat digalakkan. Lepas tu dia punya faedah tu banyak. Kalau kita bagi dua lah as general, macam apa, mentally dengan physically. So mentally tu kalau Google pun kita tahu lah, first kali dia bonding dengan ibu dia kan. Lepas tu dia akan rasa secure sebab sebelum ni dia dalam rahim. Lepas tu bila dah keluar alone je kan, Dia rasa macam yes, space tu macam luas sangat kan. So kita bonding dengan dia. So every time kita lupa masa kita massage tu biasanya kita akan bercakap dengan dia. Lupa. Communication. Mami nak massage sekejap ya. Tangan tu kena suapkan sikit kan. Panaskan sikit. Banyak daripada nanti sejuk tu Zaz keluar. Sejuk dia baby tu. So kita akan inform dia sambil kita massage tu kan, kita akan bercakap lah dengan dia, kita buat dekat sini ataupun we cerita anything lah. So dia akan ada bonding. So emosi dia akan stabil lah. Stabil. Dia membesar lebih bagus macam tu. Tapi kata full study yang improvekan benda tu tak ada. Just macam Dr. Jai kata lah, isolated study yang kata boleh jadi boleh tidak macam tu. So dia orang buat tu based on that study. So Kira satu alternatif untuk menenangkan baby. So tu mentally, physically macam tadi lah, macam coli kan, kemur perut, betul. susah nak tidur macam tu. in fact kalau kat hospital pun kita nampak macam bayi-bayi peramatan. Ya. Bila kita massage diorang, kita give some calming effect pada baby. So Betul. diorang kurang menangis. Bila kurang menangis, diorang kurang menggunakan energy. So whatever kalori susu yang dia bagi, dia consume lebih banyak dan berat pun naik. Cepat naik dan cepat discharge lah. Yes. Baby peramatan. Itu kita kata bonding tu penting kan. Bonding skin to skin contact. Betul. Maknanya sentuhan pada baby. Dia efek pada baby juga dan pada mak. It's Mak very pun rasa therapeutic. Yes. You know, dari segi emosi. Betul. Jadi- In fact kalau kat overseas diorang siap buat satu macam kelas. Sebab macam kat Asia ni mak dia macam turun-temurun kan. Betul. Nenek ajar. Kalau kat western country benda ni quite recent. So diorang macam baru nak tahu pasal benda ni. So diorang siap ada orang yang macam belajar and then dia jadi instructor. So ibu-ibu yang mother diorang pergi Berkumpul kelas. lah. Yes. Wow, siap ada kelas untuk urutan baby. Tapi But, kalau but baby we can do peramatan, that kalau bukan dalam keadaan PKP ni lah kan. Yes. Bila dibenarkan Kita macam terhad sikit lah. Sekarang ni terhad. Jadi bila ibu berada di rumah tak dapat nak keluar, jadi inilah orang kata salah satu cara yang kita boleh buat, okey. Belajar secara melihat demo, okey, dan praktikkan pada kat rumah. di rumah. Tak perlulah nak panggil bidan urut ke bagai ke macam mana ni, Ya. siapa nak urut anak saya ni. Betul. Kalau baby-baby yang perut kembung, you risau ke apa kan, you boleh buat teknik urutan. Boleh buat sendiri, DIY je dekat rumah. Ni ada setengah kata, oh saya tukang urut tak sampai lagi lah. So saya tak tahu nak buat macam mana. Tunggu tukang urut datang. Tunggulah tukang urut datang. Sebab ada yang ambil package, boleh urut mami dan baby juga sekali. Yang dia pun tunggu je lah. Oh, ada ya? Ada. Wow. Dia boleh buat urutan pada baby dan urutan pada ibu. Tapi bagi Anna, seeloknya kita belajar lah. Sebab benda ni kita boleh buat sendiri dan kita ibunya. Why not kita yang memberi that orang kata apa, touch tu Yes. pada baby. Kesan daripada you touch your baby tu sangatlah
Magical. Gitu kan. Magical. Touching tu memang sangat magic. Tengok semua dalam keadaan tenang, tak nangis-nangis pun. Bahaya tu kau tak nangis langsung. Suara pun tak keluar. Suara pun tak keluar. Nak kata tidur tak tidur, semua celik ni. See? Berapa ramai terkejut bila datang baby shock tengok baby berkelimpangan dekat Dah sini. kena massage. Tenang dah. Jadi kita boleh urut baby, dia tak kira lah masa-masa. Janji masa tu tengok baby keadaan selesa. baby punya emosi lah. Janganlah pula baby tengah demam panas, menangis Ah. menangam, you all buat massage pula. Oh ya. Ah, So maknanya kalau demam, baby demam memang tak. you kena make Tak sure boleh. nothing serious first. Maksudnya Okay. you bawa jumpa Punca doktor. demam tu. Yes, bawa Punca. jumpa doktor dah rule out kata dia okay, demam sakit virus, ambil masa beberapa lama untuk recover. Maybe ada prescription ubat demam ke apa ke, and then kalau you nak buat massage pun dalam keadaan baby bukan meragam lah, sebab kalau dia tengah suhu badan naik dia akan meragam macam Betul. kita lah bila kita Ya, tak selesa kan? kita akan rasa tak selesa. So what you can do, maybe you boleh bagi ubat demam, bagi dia settle down, and then dia dah selesa, you can do lah the infant massage. Okay, alright. So, itulah dia beberapa teknik. Tapi, yang bestnya, selepas ni kami akan compilekan teknik-teknik ini dan jadikan dalam bentuk video, dan kami akan paparkan di Instagram dan juga di Facebook. So, mudah step by step. Anda boleh orang kata tengok semula dan lebih khusus. Macam ini sesi live kan, so adalah dengan sembang-sembangnya, dengan apa benda semua. So nanti kami akan compile buat dalam satu video yang lebih menarik. Okay, Yes, dan mungkin saya boleh share dalam YouTube channel dan kita akan masukkan ke YouTube channel Klinik Nur Hijrah dan juga YouTube channel Mama Yaya Zone. Ada? Ada. Subscribe. Okay. Tengok baru tahu. Masing-masing kan. Itulah bila di usia 40-an ni kami dalam keadaan nak belajar bab-bab orang kata apa? Social media ni. We are old school. Old school lah. Lebih suka bercakap, lebih suka berdepan. Face to face selalunya. So orang zaman sekarang semuanya sosial media. Ya, Boleh suruh anak tu laju ada je. TikToknya, ada Semua di hujung jari macam-macam kan. So untuk ibu-ibu muda, okay, saya sarankan anda rajin-rajin, okay, untuk tengok posting-posting yang bermanfaat. Sebab orang kata dalam keadaan zaman sekarang ni, it's like too much of info. Yes. Tapi Jadi- kena tahu pilih. Ya, yang penting kita kena tahu pilih, jangan sampai tahap memudaratkan diri, memudaratkan Betul. baby. Dah bila dah terjadi sesuatu yang kita tak jangka, Yes. kelang kabut pergi jumpa doktor. Rupa-rupanya salah ajaran. Itu yang paling saya risau lah sebenarnya. Betul? Paling saya risau. Rupa-rupanya mana you belajar ni? Oh, saya jumpa ada posting ni. Betul. So Kita hanya boleh bagi macam guide, tapi Sumber whatever tu. yang you rasa macam suspicious, still you have to jumpa dengan orang yang ahlinya. Betul. So kita ada ni lah, bila di Mama Yaya Zone, anda boleh tanya soalan-soalan yang berkaitan tentang ibu dan bayi, sebab kita ada collaboration dengan Klinik Nur Hijrah, Dr. Afidah dan Dr. Jai. Jadi mereka yang akan beri orang kata apa? Health information. Info-info Kesihatan. yang anda boleh manfaatkan. Okay. So anything to add on? Okay. Sebab nanti topik lain pula. Cuma topik kali ni khas untuk urutan baby. So don't worry, nanti Anna akan buat satu video, kita compilekan cantik-cantik untuk you all lebih faham. Okay, tu siapa yang baru masuk? Oh, okay. Hai Cik Bun. Oh, semua saudara-saudara. Sama lah macam my friends. Kan? Thank you for Very watching. Thank you for supporting us. Okay, so Alhamdulillah Nasir, Bilal dan Khan pun dalam keadaan yang sangat selesa. Happy ya.
Lepas ni kita pakaikan baju semula. Mana dah baju? Baju pun dah habis ke ni. Okey, untuk yang berdekatan nak datang jenguk Mama Yazon, dipersilakan. Kita buka 10 pagi sampai 7 malam. Okey. Dan kalau ada nak tanya pun boleh tanya. Inbox kami, DM kami, InsyaAllah kami luangkan masa untuk menjawab persoalan anda. Okay, so setakat itu sahaja. Thank you for watching, thank you for supporting us. Dan jangan lupa share pada kawan-kawan. Manalah tahu ada yang tercari-cari nak urut baby macam mana tengah-tengah PKP ni, nak keluar rumah tak boleh, nak panggil untuk bidan apa semua tak boleh, kawan pun tak boleh datang nak tolong urut. Okay, jadi lagi satu info kesihatan, you all boleh menjengah lah info-info berkaitan atau, kesihatan. Instagram Klinik Nur Hijrah. Kat situ banyaklah yang kami kongsi, termasuklah video-video yang kita dah buat ni. So Instagram klinik Instagram Klinik Nur Hijrah. tak ada underscore apa? Klinik underscore Nur Hijrah. Itu Insta. Okay, Kalau Insta. Okay, Facebook, klinik underscore Nur Hijrah. Yes. Kalau Facebook Klinik Nur Hijrah lah. Semua sengkang-sengkang. Okay, alright. So mudah saja, Klinik Nur Hijrah. Okay, dan follow mereka. Tengok dia orang punya posting yang berkaitan tentang medicine, tentang tips, tentang apa lagi, info-info kesihatan. Dan Mama Yazun juga akan bagi tambahan lagi, orang kata, info-info yang berkaitan tentang keperluan-keperluan dan juga produk-produk yang sesuai untuk baby dan mami gunakan. Biasa kita kata collaboration yang orang kata insya-Allah complementing each other. Kan? Yang bahagian ibu-ibu berpantang, you all mengandung pergi ke klinik ni. Nak berpantang datang ke sini. Yes. Okay. So thank you again. Selamat berhujung minggu. Okay. So, berjumpa anda semua di lain masa dengan topik yang berbeza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Okay. Okay. Ini